Hello, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat sore pada teman-teman followers Medipad Indonesia yang sedang menonton. Saya Sophie, live daripada Medipads Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan sekarang berada live dengan saya. Semalam kita ada satu live, kita menceritakan tips-tips penjagaan haiwan peliharaan tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya mulai, izinkan saya bertutur dalam 3 bahasa yang berbeza. Bahasa Melayu, bahasa Indonesia dan juga campur sedikit-sedikit bahasa English ya. Because I'm from Malaysia and I've been to Indonesia a few times. Saya boleh bertutur sedikit-sedikit dalam bahasa Indonesia, tidak fasih sepenuhnya. Jadi sekiranya masih menonton, jika ada bahasa yang silap dipakai ataupun disalah guna, boleh komen di bawah ya. Kita boleh bercerita bersama-sama dan juga belajar bertutur dalam bahasa yang berbeza. Okey. Untuk sesi pada hari ini, semalam kita dapati pelbagai pet lovers ya, yang mempunyai anjing, yang mempunyai kucing, yang mempunyai kelinci, arnab, yang mempunyai hamster, haiwan-haiwan peliharaan kecil yang berbulu, sering mempunyai masalah yang sama, iaitu kurap, fungal ya, dan juga masalah luka gaduh, luka jahitan, neuter, daripada neuter ataupun dan satu lagi adalah yang paling kritikal adalah bulu gugur ya. Jadi setiap haiwan-haiwan peliharaan seperti anjing, hamster dan juga kelinci ya, berbeza masalah-masalahnya. Jadi hari ini saya mau fokuskan bukan pada haiwan peliharaan tertentu, tapi saya ingin berkongsi ya pengalaman untuk menceritakan jenis-jenis permasalahan bulu gugur, kurap, fungal dan juga masalah luka. Dan saya akan berkongsi serba sedikit mengenai produk-produk yang juga didapati dan dijual di Medipads yang boleh didapati dan juga digunakan lah. Okey. Yang pertama sekali adalah bulu gugur. Okey, lazimnya pengalaman saya sebagai 4 tahun sebagai certified groomers ya, dan juga 8 tahun bekerja sebagai assistant veterinarian. Jadi kebiasaannya bulu gugur ini disebabkan oleh 2 faktor yang berbeza daripada pengalaman. Saya ingin menceritakan lebih kepada pengalaman dan bukanlah terlampau teknikal ya, kepada aspek-aspek seperti perubatan, seperti operation, medical, veterinarian dan sebagainya. Izinkan saya berkongsi bahasa-bahasa yang lebih gampang, senang diikuti ya. Jadi sekiranya yang menonton selepas live ini boleh komen di bawah sekiranya mempunyai masalah yang sama, dan boleh juga kongsi di bawah masalah apa lagi yang produk-produk yang haiwan-haiwan especially di Indonesia sering alami. Mungkin ear mites, masalah mata, eye infection, batuk, sesama dan sebagainya. So the first one that I want to share is actually bulu gugur. Masa saya menguruskan kucing ya, especially grooming, the most problem is because of 2 factor. The first one is food ya. Jadi lazimnya produk makanan ya, dia seringkali produk makanan ini berbeza untuk keperluan daripada pet lovers ataupun kucing itu ataupun haiwan peliharaan itu sendiri. Rata-ratanya yang kita tidak suggest ya, we do not suggest is actually terlampau banyak kandungan garam ya. Dan yang kedua adalah preservatif. Jadi kandungan garam dan preservatif haruslah seboleh-bolehnya tidak diambil terlampau banyak. Okay? Bagaimana kita mau tahu produk makanan itu mengandungi kandungan garam dan juga preservatif? Boleh lihat di kandungan belakang ya, akan tulis di situ sodium fat, dan juga lazimnya produk-produk yang mempunyai preservatif warna ini dia ada multiple colors. Jika tidak mempunyai sebarang kandungan preservatif coloring, hanya ada satu color dalam biskuit, makanan biskuit. Jadi boleh google ya makanan-makanan yang sudah dijual di pasaran di luar sana dan lihat berapa warna yang makanan itu akan disediakan. Jadi yang pertama adalah makanannya. Jadi
terpulang kepada pet owners dan juga pet lovers untuk memberikan makanan yang bagaimana, tapi lazimnya kita akan cuba untuk kurangkan makanan yang preservatif dan juga tinggi kandungan sodiumnya. Okey. Dan yang kedua, punca disebabkan daripada bulu gugur, masalah bulu gugur adalah disebabkan persekitaran. Jadi persekitaran juga ini ada mempunyai banyak faktor. Okey, ada banyak faktor. Saya kongsi sebagai certified groomers ya. Jadi kadang lazimnya bulu kucing saya bulunya sangat gugur. Okey. Kucing seperti Scottish Fold, kucing seperti bulu panjang Persian dan juga Parsi. Persian lazimnya sering banyak kali mempunyai masalah bulu gugur yang teruk. Kadang-kadang ada snowball ya, sudah tidak pandai menguruskan bulu yang ini Scottish Fold terutamanya very big, very heavy, very besar ya. Jadi Scottish Fold dan juga Persian antara yang paling bulu gugur yang banyak ya, selalu saya alami lah. Jadi long animal coated cat is different from the small from the short coated. Okay, BSH ya. Bukannya BCL ya, BSH. Okay, British short hair. Jadi British short hair lazimnya mempunyai masalah yang berbeza, tapi kita tidak akan membincangkan mengenai jenis-jenis kucing di sini. Tapi pengalaman saya, setiap haiwan yang long hair dan short hair akan mempunyai masalah yang berbeza. Jadi environment, faktor yang kedua adalah faktor environment. Jadi faktor environment ini yang pertama sekali mungkin disebabkan daripada pasir kucing ya, pasir kucing. Kerana pasir kucing akan buang berak dan kencing di dalam pasir berikut ya, yang pasir. Terpulang kepada owner untuk tukar pasirnya beberapa kali, terpulang pada pet owners lah. Tapi bagi saya akan tukarkan cat litter ya. Cat litter 1 minggu saya akan tukar sebanyak 3 kali. So saya akan highlight Isnin, Rabu dan juga Sabtu. So the turn will be inilah a bit 3 hari ya, 3 hari. Jadi terpulang sekiranya di sini pet lover mampu untuk menukar 1 hari sekali lebih baik, 1 hari 2 kali lebih baik. Tapi sekiranya cat litter itu terlampau kotor ya, jadi kita lazimnya, jadi bila kita buang air besar ataupun air kecil, dia akan terkumpul dia punya bakteria. Okay, once the bacteria is all over the cat litter, then it will start to spread dekat, lazimnya di fur, akan lekat di fur ya. So bila dia lekat di fur, itu juga akan menjadi masalah punca kenapa bulu gugur. Dan yang terakhir, kenapa faktor environmentnya ialah pergaulan kucing dengan haiwan kucing-kucing lain contohnya. So sekiranya kucing tersebut ada kurap, jadi chances untuk our cats to have fungals will be spread ya, it will be spread because penyakit haiwan ini ya, dia spread melalui 2 cara. Yang pertama adalah melalui air, yang kedua adalah direct contact. Jadi bila nanti pet and pet interact together ya, so it will lead to infection ya, it will spread infection through direct contact ya. Air melalui udara is one more factor. Jadi sekiranya mempunyai masalah ini, boleh kongsikan dengan saya. Adakah penggemar-penggemar haiwan di Indonesia sering mempunyai masalah yang sama, dan kita boleh berkongsi what kind of the solution that we can provide together inside this forum. So sekiranya tuan-tuan dan puan-puan di sini mempunyai masalah-masalah lain, mungkin boleh kongsikan, boleh DM kita, boleh komen, boleh share mengenai masalah-masalah yang lain untuk kita kongsikan pada live video yang akan datang. Jadi sekiranya ada, boleh komen di sini, dan sekiranya ingin tahu lebih lanjut mengenai perkara-perkara lain, produk-produk lain Medipets, ataupun untuk mengetahui cara-cara penjagaan mudah untuk merawat haiwan kesayangan anda, boleh terus share di sini. Sekiranya teman-teman di sini akan view selepas ini, boleh like and share dan juga komen di bawah. Ajak teman-teman yang lain untuk live kita untuk session akan datang. So for that, thank you, terima kasih, dan hopefully stay safe ya. Assalamualaikum.